A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa 'allimna ta'wil. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi lagi kita peluang yang seterusnya, dan fa insya-Allah seterusnya dan seterusnya kita mengharapkan peluang diberikan oleh Allah. Kerana apa? Kerana kita ni banyak dosa daripada amalan bekalan. Dalam keadaan peluang yang diberikan oleh Allah, maka gunakanlah masa tersebut untuk digunakan untuk ke akhirat. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, bila kita percaya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad itu pesuruh yang diutuskan kepada kita, kita dah dapat hidayah. Siapa yang Islam, sebenarnya dia dah ada hidayah. Siapa yang belum Islam, itulah yang dinamakan tidak ada lagi hidayah. Maka bila siapa yang ada hidayah padanya, carilah hidayah tersebut supaya dia sentiasa bersama dengan kita. Sebab hidayah ni dia macam liak sikit. Sebab apa? Sebab dia lari, sebab kita ni bernafsu. Hidayah ni akan duduk dengan jiwa yang orang dia sentiasa dengan syahadah tu tadi. Kita ni kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa Allah, lari dia. Hidayah ni bila dah dapat dan kena minta doa sentiasa diberikan. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca dalam sembahyang kita, supaya kita sentiasa dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, dalam keadaan kita duduk dalam keadaan yang lurus, jangan bengkang-bengkok atau lari terus terpesong. Tu maksud dia. Maksud dia bila kita duduk dalam Islam ni, ikut ya syariat Allah, itulah straight jalan kita. Jangan duk rasa nak ikut cara ni, nak ikut cara ni. Maka peganglah hidayah tadi, ikat dia. Itulah nama dia akidah. Akidah ni dia kena main dengan iman. Takat duk sembang saja tak jadi. Sebab iman tu duduk dalam hati kita, keyakinan kita. Maka yakin tadi ikat kuat-kuat dengan dia. Antaranya orang yang dapat hidayah dan hidayah dah ada dengan dia, iaitu bab solat. Solat lekat dekat dia, awal waktu okey je. Tapi kalau bab solat dah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu telah tertulis atas orang mukmin kitaban mawquta, ada waktu-waktu dia. Pasal apa kita kena qada? Pasal apa sembahyang sampai nak habis waktu baru nak sembahyang? Tu masalah hidayah. Jaga hak tu, maka terjagalah benda lain. Saya sembahyang tak tinggal ustaz, tapi pasal apa saya duduk buat lagi perkara-perkara maksiat? Awal waktu kah?
Sembahyang dalam keadaan wuduk yang betul ke? Ada orang bangkit sembahyang malam, ambil mayang pun tak erti. Mayang malam tak tinggal, mayang sunat tak tinggal, tapi ambil wuduk pun tak erti. Hak rukun tu. Hak sunat tak kisahlah. Macam mana? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu perbuatan kewajipan, kefarduan, melainkan dia, kalau dia tak utamakan hak yang sunat, diberatkan. Beratkan benda hak yang disunat. Ambil mayang sunatnya, tapi menjadi wajib sebab nak tunaikan kewajipan. Muslimin yang dirahmati Allah. Inilah nama dia ilmu. Ilmu itulah ikatan hidayah kita. Kalau kita tinggal, ilmu tu dia hilang, dia lari. Kata Sayyidina Ali, ilmu ni kamu kena pegang dia, kamu kena ikat dia. Cara nak pegang dan ikat dia, beramal. Kalau kamu tak beramal, ilmu tu akan lari pada kamu. Lupa. Contohlah kita kata mayang raya. Ada berapa kali dalam setahun? Mau hidup pula dah. Ada 2 kali. Tu pun tu imam kata duduk peringat. Usalli sunnatul Aidil Fitri. Kata duduk peringat situ lah. Kata duduk peringat lah. Lepas tu pasal apa? Takut angkat takbir terus baca. Habis baca Fatihah dia rokok. Wah, dia nak kena takbir berapa kali. Tiap kali kena peringat. Sebab apa? Sebab apa? Lupa. Kalaulah perkara yang macam tu pun lupa, sunat je pun, hak wajib kalau tak buat lama-lama agak-agak tahu tak. Solat subuh tak tahu apa rakaat. Dia kata 4 lah. Puas cerita tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Mungkin kita hak yang buat kita rasa biasa, tapi hak mana yang tinggal lama dah. Quran dia tinggal tak baca lama dah. Tu maksudnya hidayah lari. Jangan nak jaga hidayah, kena stay, cari dan stay dalam amal. Duduk dengan kita. Tapi kalau kita dah tak cari, perkemah, sebab ilmu tiap-tiap hari dia akan, ilmu tiap-tiap hari akan berubah. Berubah pada apa? Bukan pada persekitaran sangat, pada diri kita. Kemarin boleh diri elok, petang tu jatuh longkang, malam tu kenderaan berat ikut kiri, kena mengaji pula bab semayang duduk. Kalau dah boleh berdiri dah, 3 hari boleh berdiri dah, nak rokok macam mana sempurna, kena mengaji lagi. Benda tu kena senantiasa. Tu hak tak apa hak yang macam tu. Dalam duk sihat, tiba-tiba masuk hospital, nak mayang macam mana atas katil. Ilmu dia senantiasa ada, kena sentiasa peringat. Macam selalu saya kata, sampai terlupa tom yam dengan tayamum. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, itulah hidayah dia tuan-tuan. Sebenarnya bersyukurlah, semua yang ada ni bersyukurlah, sebab ada hidayah dekat kita. Kita mau main sembahyang. Sampai satu ketika tuan-tuan, azan pun tak ada siapa dah. Jaga hak tu bagi elok, ikat hak tu bagi elok. Kita bukan nak apa pun, nak redha Allah sahaja. Allah redha dengan kita. Tambah-tambah siapa yang sembahyang daripada maghrib jemaah di sini, bukan di rumah lepas tu mai, tak mau. Dia sembahyang jemaah dalam keadaan dia tunggu sampai sembahyang yang kedua isyak, maka dicatat akan dia rahmat, didoakan oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat sampai masuk isyak sat lagi. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah. Ya Allah, ampun dia. Sampai, dan pahala yang tuan-tuan duduk tang ni sampai masuk isyak sat lagi, ditulis pahala solat. Ditulis sedang solat ni. Hadis. Pasal apa kena ligan dan macam tu, semua kena kita buat, beramai macam tu, sebab kita sudah tiada masa. Kalaulah kata esok Allah Ta'ala ambil kita, apa kita nak bawa? Bila matinya kita, tak ada dah solat. Bila kita dimatikan, tak ada dah puasa, tak ada dah. Maka ambillah peluang untuk buat benda yang hak kita tinggal hari tu, qada balik.
pelan. Duk saja-saja, jangan duk sembang benda-benda hak yang sia-sia yang Allah Ta'ala buat mulut pada kita. Zikirlah bagi banyak, selawatlah bagi banyak, baca Quranlah bagi banyak. Agak-agak nak lara sikit. Nak tahu satu lagi hak yang kita dalam hidayah, kita buang masa tak setiap masa kita. Kalau kita senantiasa ada isi, sentiasa zikrullah, ada isi tu, ingat tu, tu dalam hidayah. Tapi kalau tiba-tiba kita terlalai, sejam aku dah buat apa, duk gigit koci tu lah, keruk daripada hamster, keruk. Astagfirullahaladzim. Jaga hukum makan koci ni makruh. Dia beli kacang kat tangan tu kan, ni dia punya pack, keruk kerak, bukan ada kerja apa pun, keruk sampai meralikkan dia, makruh. Buat sesuatu benda memanglah makan tu harus, tapi dia kena meralik, makruh. Sebab apa? Hidup bukan makan koci. Allah Ta'ala tak hidupkan kita untuk makan koci pun, tapi ralik. Ya, kalau saya lah tuan-tuan, saya tak tahu. Jangan buat main koci kat kami. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah dengan nikmat Islam, agama kita, agama yang kita pegang, agama yang menjadikan kita syariat dalam kehidupan. Apa dia syariat? Undang-undang hidup tak boleh yang menyebabkan kita duduk atas siratal mustaqim, duduk atas jalan lurus. Ni agama ni lah, agama ni lah yang duduk. Nak jalan ke sini sikit ada hukum, nak jatuh belah sini sikit ada hukum, straight ya. Jangan duk bengkang-bengkok, tu lari daripada hidayah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, keyakinan kita tentang perkara-perkara ghaib. 6 perkara ghaib yang kita tak nampak, tapi kita yakin dengan adanya perkara-perkara tersebut, dengan adanya di dalam kitab dan adanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masalah 135. Okey. Minggu lepas kita bincang bab orang yang terlajak terjamaah dengan isteri, suami isteri. Jamaah nak baca baris bawah. Sekali lagi pergi tanya pula, Ustaz, saya nak pergi Kuala Lumpur, nak jimat macam mana? Puah. JI dengan JA tu lari sikit masuk lari dah. Macam Tom Yam dengan Tayammum lah juga. Ni istilah ni kena tahu. Weh, punya pasal lah nak jimat macam mana pun punya pasal. Duk ditanya apa? Okey. Jamak semayang sebab marhalah ji tu, ni kita nak bincang dia. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu. Kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, moga-moga Allah mengampuni dosanya, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, amin ya rabbal alamin, tafa'u bihi fid dharain. Kifarat jimat siang hari bulan puasa. Ini yang hari itu kita bincang hadis, yang ni kita bincang pendapat-pendapat ulama mazhab, ulama mujtahidin. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas ini hadis. Orang yang mengambil pendapat daripada hadis ini, masalah 134 di sisi ahli ilmu, dari sisi ulama fiqh, yakni wajib. Apa dia wajib? Kena buat. Siapa tinggal berdosa. Wajib kifarat pada orang yang membatalkan, maksudnya kita kena puasa mula terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Dalam fatrah, dalam masa tu kita tak boleh termakan, tak boleh makan, tak boleh membuat sesuatu yang membatalkan sehingga terbenam matahari. Siapa yang buat sesuatu yang membatalkan, dia kira dia membuka puasa. Itu maksud membuka puasa, iftar pula buka puasa, masuk waktu ke tak masuk waktu? Tak masuk waktu, maka kifarat atas dia kalau dia jima'. Okey, membatalkan puasa maksudnya dia buka puasa siang hari, bukan terbenam pada bulan Ramadan dengan sengaja. Tak sengaja tak apa, kata guru kami, ingat lagi, Allah yarham tuan guru Haji Yahya Junaid, saya mengaji dekat dia kitab fiqh.
cerita nak malu pun, tapi kalau tak boleh, tak ada ilmu, bodoh pula. La haya'u fid din, tak boleh malu dalam hal mengaji, iaitu dia tak sengaja kepala Jerman tu, topi Jerman tu tak benam lagi. Cerita macam mana ni? Kalau terbenam topi Jerman tu kena, kalau tak terbenam lagi topi Jerman tu tak apa. Sekian, makasih, jangan banyak tanya banyak tu dah dekat tu ya. Mana pula topi Jerman? Jangan duk bayar orang. Dia panggil hasyafah. Ada zaman saya mengaji Pondok Paya, ada satu budak nama dia Nur Hasyafah. Terkejut tok guru. Apa dia Nur Hasyafah? Cahaya kepala topi Jerman. Ada nak istilah tubuh kita, anatomi kita yang ada di tubuh kita, ada istilah-istilah dalam fiqh supaya kita kenal. Hak yang potong sotong goreng tepung tu lah. Tapi tak balik goreng pula hak sotong tu. Tong tu dia panggil hasyafah. Terbenam hak tu kena, tak terbenam tak, terlupa gen. Tu sebab bulan Ramadan makruh duk bermesra-mesraan dengan isteri. Tu saya duk make up banyak sangat lah bulan puasa, kesian kat abang tu. Yang bulan tak puasa dia tak ada gagah sangat pun, bila ni dia segok sungguh lah. Nampak setan. Dia segok pelik setan kata setan dah ikat. Hak ikat tu kepala, hak kepala kita tu bukan kena ikat pun. Faham tak faham sudah. Kita tu setan dia duduk nak hak tu siang malam pagi petang. Aduh, muslimin yang dirahmati Allah. Dia kata di sini, dan adapun orang yang membatalkan puasa dengan sengaja daripada makan atau minum, dia makan atau minum, maka bahawasanya ahli ilmu telah bersalahan pendapat. Dia kena kifarat tak? Orang yang makan awal siang sebelum terbenam matahari atau dia minum, tak sama dengan jima'. Yang ni ada kifarat, tak ada kifarat. Orang yang makan siang hari. Okey. Kifarat ni maksudnya denda. Dia ada beza qada dengan denda. Denda lain pada qada. Maka kata setengah daripada mereka wajib atasnya qada dan kifarat. Ada juga khilaf pendapat ulama mengatakan bahawa orang yang makan, orang yang minum secara sengaja bulan Ramadan, dia ada kifarat dan dia ada qada. Dan ialah perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al-Mubarak dan Ishaq. Tak sebut pun daripada mazhab kita. Dan kata setengah daripada mereka wajib atasnya qada dan tiada kifarat. Ya, qada saja. Kalau makan siang hari, qada balik ya. Habis raya tu, raya kedua qada kalau lelaki. Kalau perempuan nak puasa sunat 6, puasa sunat 6 tak apa. Sebab perempuan kalau dia duk ligan hak qada, puasa sunat 6 dia akan terlepas. Sebab perempuan dia ada cuti-cuti Malaysia. Laki keluar kat mana? Tanya Ustaz. Kalau keluar kat belakang tu, hak tu buah sihat, bukan haid. Bodoh. Dia kira darah. Ya. Dalam pendapat Malik, kita pergi bekam hijamah, keluar darah kotor tak? Keluar, wajib mandi. Seperti orang keluar darah haid. Mandi wajib kalau siapa pergi hijamah, pergi bekam. Mazhab Syafi'i kata sunat yang mandi, tapi kalau mengalir dia tak boleh masuk masjid. Sama balik macam haid. Duk mengalir. Lepas bekam tak berhenti. Meleleh. Mungkin dia ada leukemia ke apa kan, ataupun sesuatu yang darah dia tak boleh membeku, mengalir. Nak mayang macam mana darah duk mengalir? Tu yang bukan wajib atas darah. Jadi macam darah haid. Sebab darah mengalir nak mayang macam mana? Tu kena faham dari segi fiqh yang tu. Okey. Di antara ni lah. Baik, terus. Maka diserupakan, diumpamakan, diibaratkan oleh mereka itu, yakni ulama, akan makan dan minum dengan jima' kerana
melanggar kehormatan ibadah Ramadan. Dan ialah perkataan Sufyan As-Sauri dan Ibu Abu Al-Mubarak dan Ishaq, dan kata setengah mereka itu wajib atasnya qada dan tiada kifarat atasnya, kerana yang disebut Nabi kena kifarat itu hanya pada jima' sahaja. Bukannya ada disebutkan kifarat pada makan dan minum. Makan minum tak ada, qada saja. Tapi saya pesan tapi kalau perkara qada, apa itu qada? Melakukan, menunaikan luar waktu, tu masuk qada. Melakukan dalam waktu itu adaan tunai. Tunai ada dua, kita lunahkan dalam waktu dikira bayar cash, lunah lepas tu dikira hutang. Qada awal sekali apa dia? Istighfar. Jangan duk buat dah. Contoh, kita lalai, kita tak mayang maghrib, kita lalai tak mayang waktu apa semua, terkeluar. Awal sekali kena taubat dulu. Sebab apa? Melanggar hak ibadah. Langgar hak Allah. Allah kata kitaban mawquta. Tiba-tiba pasal apa terkeluar? Pasal apa subuh pukul 12? Maksudnya bukan subuh waktu tu. Hang terkeluar. Maka hang kena niat qada. Niat qada awal sekali istighfar. Istighfar itulah nasuha. Kalau nasuha lah, kalau tak nasuha esok dia buat pula. Kena betul-betul nasuha, kena betul-betul taubat pada Allah. InsyaAllah lekat dia tak buat dah. Gitulah dengan bab qada lain apa pun, kena istighfar dulu. Nah, dalam bab qada ni tolong istighfar dulu. Ya Allah tak mau buat dah. Tiba-tiba buat lagi, iman, hidayah tu liak lagi, nafsu yang kuat. Ya, lawannya, lawan. Cari ilmu sampai kenal diri antara ruh, akal dan nafsu. Dalam ruh tu tadi, ruh tu ada akal dan nafsu. Hak mana yang kita berat? Nafsu je banyak. Nafsu pun terbahagi ke? Tak semua nafsu jahat. Kita pandai didik nafsu kita sampai elok, nama dia nafsul mardiyah. Allah redha pada nafsu tu. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu tu ya layak masuk syurga. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Kata mereka itu, ulama, tiada boleh diserupakan makan dan minum akan jima'. Tak sama makan dan minum dan jima'. Dan ialah kau daripada Imam Syafi'i mazhab kita dan Ahmad Ibn Hanbal mazhab Hanbali. Jangan samakan jima' dengan makan dan minum. Sufyan As-Sauri, guru kepada Imam Syafi'i juga, dia kata sama, maka kifarat dan qada. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanbali tak sama, makan lain, jima' lain. Kata Imam An-Nawawi, disebut dalam Syarah Muslim, bermula mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab ulama sekaliannya wajib kifarat atas seorang yang jima' isterinya pada siang hari pada bulan Ramadan. Boleh dikatakan semua ulama kata macam tu. Tak ada pun ulama mazhab. Yang atas tadi bukan mazhab nah. Sufyan As-Sauri tak ada mazhab, tapi dia ni ulama besar. Ibnu Al-Mubarak dengan Ishaq, depa ni ulama besar, tapi anak murid tak mengajak. Yang Imam Syafi'i sebab anak murid dia main mengaji dekat dia, balik mengajak pula sampai jadi satu fahaman. Dia panggil fahaman tok guru dia. Itulah dia panggil mazhab. Anak murid dia rajin. Hak yang ada satu lagi pipi mengaji, balik beramai seorang-seorang. Tu sebab dia tak wujud mazhab, tapi tok guru dia tu alim. Rugilah balik. Ya. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Apabila jima' ia dengan sengajanya, akan sebagai jima' yang membatal ia dengan dia, maksudnya habislah hasyafah tu terbenam, akan puasa pada sehari Ramadan, dan kifaratnya itu memerdekakan abdi. Syarat pertama, dia kena merdekakan seorang hamba yang mukmin, yang beriman. Kalau tak beriman tak termasuk. Sebab apa merdekakan orang mukmin? Sebab hamba-hamba sahaya yang ada zaman Nabi ni banyak ada, semua dah masuk Islam. Toke dia, tuan dia masih bukan. Nak memerdekakan tu macam mana? Hang ambil duit pergi tanya tuan dia, ni hamba ni hang beli berapa?
1,001 dirham. Kan. Lepas tu nak jual berapa? Saya beli 2 kali ganda. Wow. Kan. Dia ada adik. Saya dengar dia ada adik. Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Yang dia ada adik. Saya tak kenal. Saya orang baru di Kairo. Tu kata P. Ramli. Maka pi belilah hak dua nangoy. Beli tu aku merdekakan engkau, maka tertebuslah kifarat tu sebut. Tu cerita tu. La mana ada hamba abdi. Yang mukmin, kalau tak mukmin tak mau. Sebab orang hak mukmin inilah kita nak selamatkan dia daripada, membebaskan dia daripada terikat nak sembahyang payah. Pasal apa? Tuan dia bukan Islam. Kalau tuan dia tu Islam, insya-Allah dia tak jadikan dia sebagai hamba, dia jadi khadam saja. Beza khadam dengan hamba, tuan-tuan. Khadam ni dia khidmat. Nabi khadam Nabi nak makan, Nabi pegang khadam dia, alih khidmat, mai duk makan kali. Kalau hamba abdi nak buat macam tu? Tak lah. Jadi khadam Nabi, khidmat Nabi ni, untung Nabi suap makan. Kira dengan Nabi ya, Anas bin Malik besar dengan Nabi, 9 tahun duduk dengan Nabi. Nak tengok, salah satu nak tengok cara hidup Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi tengok Anas bin Malik. Dia tahu kata Nabi suka dubak, Nabi suka buah labu. Dia kata Nabi kalau makan buah labu, Nabi kan masakkan pada zaman tersebut dirincik daging sampai halus, campur dengan buah labu. Try balik buat. Kita buat buah labu pumpkin tu, tu kuruk ni labu ayak pun Nabi suka. Yang tu makan musim panas sebab kuruk ni dia sejuk, labu ayak. Kalau labu satu lagi silat makan mengerang, bangkit mayang. Okey, so ada cara lah. Sebab tu Nabi makan dengan daging panas, labu tu sejuk, eloklah badan. Ni makan labu semata-mata, bangkit subuh no rasa macam tak ada kaki, ngerang nak rokok. Faham, hak tak faham tak apa. Ni apa saya faham, bengkok tangan naik jet ski. Abang pi. Pi makan pula buah labu, mak mentua buat Sarawak. Balik ngerang di rumah. Maka cara makan dia jangan makan labu saja, makan dengan daging. Tak pernah kan? Boleh buat. Okey. Anas bin Malik kata, Nabi kalau ada di antara labu dengan ni dicampur dalam satu makanan, Nabi buat macam mana tahu? Nabi kuih. Kuih apa? Kalau kita kuih sayur, kuih apa kan? Nak ambil daging? Tak. Nabi kuih daging. Nak ambil labu. Antara daging dengan labu, mana Nabi paling suka? Labu lagi. Maka bila tengok situ, Anas bin Malik cerita, dia pun sampai hidup dia buat macam mana Nabi. Nak tahu pergi tengok Anas bin Malik. Muslimin yang dirahmati Allah, ni dia panggil ahli khidmat Nabi. Siapa nak diri dia jadi seperti guru, sebiji-biji macam guru dia. Kalau guru dia bawa tongkat, dia pun bawa tongkat. Kalau guru dia pakai macam ni, macam itulah dia pakai. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus ada orang kadang-kadang dia ikut guru tu, tapi dia tetap dengan dia tu, masih tak menjelma dengan guru lagi. Dia hanya ambil amalan dengan ilmu. Dia tak beramal macam mana ilmu guru dia sendiri. Kalau boleh, ambil macam tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Memerdekakan hamba abdi yang mukmin, yang sejahtera. Maksudnya tidak ada cacat celah. Macam cacai yang akad najis, tak boleh. Tak bagus jugalah cerita 3 Abdul ni. Nak cerita kat tuan-tuan hak mana ni. Kalau macam Kasim Pantolan tu, tu terbaik. Macam hak yang Ahmad Nispu tak boleh dah. Dia tak sejahtera dah. Nak angkat apa pun tak boleh dah. BP. Tapi dialah pak mentor kan, tebui hak tu dulu. Nu 2/3 tak lantak pergi ke dia. Okey, faham tu tak apa dah. Sejahtera daripada segala aibnya yang memberi mudarat dengan bekerja. Hamba abdi ni yang elok sebagai mudarat yang nyata. Maka jika lemah daripada memerdekakan hamba abdi, orang yang hak terbuat jimat siang hari tadi, dia tak boleh, tak ada duit nak pergi tebus. Kata Salman,
Hadis ni cerita Salman, nama seorang sahabat. Dia ni pun miskin, dia pun hamba. Jangan kata hamba, dia sendiri pun hamba. Kalau dia tak boleh tebui hamba, maka hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut, maksudnya 60 hari. Salman kata, kerana puasa pun aku hak tu, tambah hak Ramadan, tambah hak suruh kifarat. Memang dia tak mampu nak puasa. Ya, suruh puasa, kita kata ni Muharram nah, kita buat Tasu'a dengan apa dia, Ashura. Dia tak puasa, dia tak kira nak buat bubuk suara. Orang suruh puasa dia kira nak buat. Hak tu pun payah tambah 6 bulan. 6 bulan, 60 hari. Agak-agak macam mana dah. Kita duk fikir aku ni kerja kampung 60 hari. Tak mampu juga. Okey, maka bila tak mampu juga berturut-turut, jika lemah ia, maka beri makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin dia kira 1 hari bagi makan. Ada tambah PKP ni ramai orang miskin, pilah cari berapa bagi makan kenyang 6 orang miskin. Panggil dia lah buat kenduri, bagi makan kenyang. Yang orang, tuan-tuan tahu tak, di antara salah satu orang suka buat kenduri, nak pahala macam ni lah, kok dia terbuat salah apa semua, dia buat makan berapa kepala, satu kepala berapa bagi kenyang, satu kepala RM60. Dah nak bagi kenyang sungguh. Mai pula ni dia mau 60 orang, sudah. Macam mana nak bagi kenyang? Sekali belah. Maka buat jamuan 60 orang tadi. Tak payahlah abang kata bulan Ramadan. Boleh tahu tu. Pergi carilah catering mana-mana, buat dia kata untuk 60 orang. Tambahlah bagi satu, saya pun nak makan sekali. Kata 61 kepala. Maksudnya satu hidang 4 orang contoh kan. Berapa kira. Dengar berapa ribu pun terima, siapa seorang buat bulan Ramadan. Leh, dah nak puasa tak larat. Hang dah ada duit banyak pun mukat dengan puasa pun tak larat. Hang kena bagi makan. Bagi makan 60 orang. Orang tua-tua kita dulu suka dah buat kenduri sampai orang kata bid'ah. Ada sebab dia terbayangkan dosa. Moga-moga dengan dia bagi makan orang-orang alim, orang soleh, orang hak baik ni, Allah pandang balik dia. Orang hak soleh tadi, orang alim tadi kenyang, seronok makan, lama dah tak makan makanan sedap macam ni, maka Allah turunkan rahmat pada orang yang buat kenduri tadi. Dalam keadaan dia dimarahi, maghdubi alaihim, yang dia itu tadi, Allah pandang dengan pandang marah, terus Allah pandang dengan pandang kasih sayang, sebab sayang akan orang yang dia Allah sayang. Faham? Jangan duk panggil hak kutu berhak aja duk main makan. Panggil orang hak duk lawan Allah Ta'ala, panggil orang hak tak semayang, panggil orang hak tu dulu, hak yang orang masjid ni. Minggu depan buat kenduri. Buatlah kenduri, buat tapau ke apa, ada aja yang orang buat. Maka sedekahkan amalan tu. Kalau kita tak ni, sedekah amalan tu pada ayah ibu kita, sedekahkan amalan. Pasal apa? Tadi baru saja dia baca maghdubi alaihim waladhdallin, sama-sama dia zikir, sama-sama dia dengan imam apa semua, bersih, bercahaya, ambil benda makan, balik makan. Ni semua soleh semua ni, semua jaga-jaga nak buat kenduri agak-agak jugalah. Kena tutur 30,000 mai buat kenduri tahun ni, bubuh day baru dia tahu, habis hitam habis perut semua. Duk heran pasal apa? Masjid kita ramai tak apa nak mai dah bulan ni. Dah bulan lepas pergi minta darah duit toto. Boleh tahu tu. Jangan duk penaya orang soleh. Akhir zaman, ujung-ujung orang soleh ni diperdaya oleh orang fasik lama. Kena perdaya dengan makan. Tuan-tuan tolong amanah. Duit tu dapat daripada mana, jangan bagi makan dekat orang. Anak sendiri pun kita kena. Ada orang duit rasuah bagi ke anak, duit tak elok pun bagi ke anak. Anak cerdik istidraj, anak cerdik straight A, tapi isu anak lagi teruk pada hang jadi makan rasuah sebab dia jadi pegawai dengan A dia tu tadi. Jangan pelingkup negara, jangan pelingkup bangsa, jangan pelingkup agama, kerana mula dengan kita.
Beli 1,000, duit 1,000 tu ajak anak-anak pergi makan cekencok. Habis semua perut. Dia kata makan-makan pun tengok anak aku cerdik je, istidraj. Isu anak ni pula yang hasil daripada hati lahmat minal nabatil minal haram fannaru aula bih. Anak-anak habis masuk neraka kerana kita kelalaian kita, tanggungjawab kita. Tukang anak tu kalau jemaah pula. Ada orang kata hang dapat duit haram, cara nak bersihkan dia hang buat kenduri. Cerdik boleh tang mana tu ilmu tu pun. Namu zakah maksudnya menyuburkan dan membersihkan. Dia faham macam mana membersihkan, dia nak bersihkan tunggu. Cuci, kita cuci bagi habis. Bunyi pun. Tu main mesin. Dia cuci sungguh. Dia buat kenduri hak 30,000, dia ambil 1,000, beda buat kenduri. Hitam habis perut. Mayang tu Allah tak masuk lagi. Mula dah. Hang buat kenduri hari tu. Terima kasih. Tu semua nak kena tanggungjawab tuan-tuan. Jangan dah buat main lah. Pasal apa rahmat tak turun pada bulan tersebut, pada hari tersebut? Makan. Pasal apa tak turun rahmat? Sebab tak ada majlis ilmu. Pasal apa tak turun rahmat? Sebab Jumaat. Tapi sebab apa? Semua kena kaji. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Tiap-tiap seorang miskin tadi secupak daripada makanan itu, iaitu secupak. Kalau Nabi pergi ke dapur, Nabi cari kurma yang orang bagi kat Nabi tu sampai boleh 60 cupak biji kurma dalam satu rotal, dalam satu cupak tadi. Ada berapa tak tahulah. Nabi bagi dekat Salman, pilah bayar 60 cupak untuk satu cupak untuk sehari makan, untuk seorang hamba Allah. Okey, terus faham dah tu kifarat dah. Kalau Nabi pakai kurma, kita pakai beras. Saat lagi dia pergi Yusuf Tayyub pula dah. Aduh, dia kata tak boleh dah, Nabi bagi kurma, kita kena bagi kurma. Dia cerdik betul bendui pula dah. Yang tu makanan ruji, makanan asasi. Makanan asasi orang Arab, makanan asasi zaman Nabi adalah kurma. Makanan Nabi harian tuan-tuan, saya nak abang kat tuan-tuan, Nabi makan kurma sebiji, ayak sejuk sikit. Itulah tiap-tiap hari makan Nabi. Kita buka puasa ya dengan kurma tu pun silap-silap, kurma tu pun tak sentuh. Beli kotak-kotak lalas masuk bubuk gitu, tengok-tengok buang. Kalau tak mau juga ajwa tu. Ajwa tak ajwa dia kata. Tuan-tuan ambil rendam, koyak-koyak buang biji rendam dalam ayak. Esok pagi makan. Dia panggil nabiz. Tu pun sunnah Nabi. Pada duk buang saja buat apa? Kurma tu tadi. Sebab itu sunnah Nabi yang terbaik. Terus masalah 136. Kifarat jima' bulan puasa itu lemah membayarnya, apa hukum? Dia tak boleh nak bayar, dia lemah sangat. Tak kemampuan. Ataupun mungkin nafsu dia tak boleh lawan juga. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, maka jika lemah daripada membayar kifarat daripada 3 perkara yang di dalam masalah 134 itu, maka bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, lagi derah dah. Lagi mazhab Syafi'i ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Qaul yang pertama, kata yang pertama, pendapat yang pertama, tiada sesuatu atasnya, dan jika kuasa ia kemudian daripada itu, maka tiada sesuatu daripadanya, dan telah mengambil hujah ia bagi ini qaul dengan hadis yang zahir. Tiada sesuatu ni tak kait dengan hukum mana-mana. Tak ada kata nak kena buat macam ni, nak kena buat macam ni, tak ada. Hang tetap kena buat. Tak tahulah bila kena buat juga. Macam tentang qada umur 15 hari tu, tak ada lah tentu pada dia, tapi hang tetap kena qada. Tak kata bersyarat, tapi tetap kena bayar juga. Hutang tu tetap kena bayar juga. Terus mafhumnya, tiada apa sesuatu itu kifaratnya manakala lemah ia. Bahkan yang tersebut
hadis itu telah diberi izin kepada laki-laki itu, Salman tadi, memberi makan kurmanya akan anak-anaknya. Dan bermula anak-anak dia pun orang susah, dia pun orang susah, maka dia balik bagi makan anak dia seorang kira 1 hari. Okey. Qaul yang keduanya ialah yang sahih di sisi ashab kita mazhab Syafi'i, dan ialah yang terpilih mukhtar, iaitu bahawasanya kifarat itu tiada gugur ia, bahkan tetap ia pada zimmahnya sampai boleh membayarnya. Yang tadi hadis pertama tadi, hadis yang Nabi bagi tolong suruh bayar juga. Hak yang kedua, bila-bila macam saya sebut tadi, bila-bila kena bayar. Bila hang ada, waktu hang ada tu hang bayar. Tiba-tiba mati, buat wasiat. Tuan-tuan, saya pesan dah bunyi-bunyi dah. Di antara satu amalan Nabi SAW sebelum tidur adalah menulis wasiat. Ingat, amalan Nabi sebelum tidur, selain daripada amalan ni kita duk kata baca 3 khul, baca ayat kursi dan sebagainya, baca doa sebelum tidur. Ingat, sunnah Nabi sebelum tidur balik lagi buat, iaitu menulis wasiat. Apa dia? Tulislah dalam WhatsApp ke apa, send kat orang perempuan atau grup adik-beradik. Malu pula dah kan, qada puasa ada berapa hari lagi baki, Ramadan tak berapa hari dah, abang hutang kono hutang kono, tiap-tiap hari kena tulis. Sebab apa? Mati kita malam tu ada dah senarai-senarai dah. Tapi kalau kita tak tulis wasiat, duk kena hentam godam dalam. Anak isteri tak tahu kita berhutang dengan orang. Anak isteri tak tahu kita puasa tak habis lagi. Anak isteri tak tahu. Sudah. Tolong tulis wasiat. Kalau tak ada wasiat tentang hutang, tulis wasiat. Anakku, sekiranya ayah sudah tiada, tolong ni sembahyang waktu jangan tinggal apa semua. Lekat. Kita tak ada, anak-anak buka balik diary ayah. Sabarlah dengan anak. Burung apa tu? Burung apa tu? Kan bini dia tulis dalam diary tu kan, tiap-tiap kali raya tu kan. Wasiat lah tu. Anak bila dah besar terbaca balik diary mak, suamiku sabar dengan anakku bila ditanya burung apa tu. Bila mai ke besar, ayah dia punya nyok tanya pula anak, burung apa tu? Anak dia geram. Faham. Tak pernah tengok iklan kot. Naga tuan-tuan, wasiat ni kena ada untuk bagi balik gambaran kehidupan kita dengan kenangan dengan mak ayah kita. Wasiat juga memberi impak kepada kita untuk menjelaskan hutang-hutang. Sebelum tidur tulis wasiat. Dekat tu saja tuan-tuan. Saya tulis wasiat sebelum tidur. Saya tulis dalam grup saya, buat ni. Sebab moga-moga dia menjadi satu ketepatan dalam hati, tembakkan hati untuk orang yang dengar, orang yang baca tadi, dia beramal. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa telajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.